Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi. Ingat pesan saya, jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan harian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu di Pos. Hari ini kita akan cuba belajar bersama berkaitan dengan surah At-Tin. Surah At-Tin berada dalam pendidikan Islam tahun 5, yakni silibus baru semakan KSSR 2017. Kalau sebelum ni surah At-Tin berada di tahun 6, tapi untuk tahun ni 2021 surah At-Tin berada dalam tahun 5. Jadi untuk pertemuan kali ini saya fokuskan kepada bidang tilawah, bukan hafazan ya. Jadi kita baca untuk betul. Macam mana bacaan sebetulnya kita cuba praktiskan. Yang penting KSSR semakan 2017. Seterusnya kita tengok info ringkas berkaitan surah At-Tin. Surah At-Tin merupakan surah yang ke-9 bilangan dalam Al-Quran. Diturunkan di Mekah, mengandungi 8 ayat, menyebutkan perihal keistimewaan manusia sebagai sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Itu intipati daripada surah At-Tin. Okey, seterusnya kita tengok standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, yang ini secara ringkaslah saya baca, iaitu 1.1 tilawah. Dalam bidang tilawah kita pada hari ini, membaca dan mengamalkan surah At-Tin dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Dan standard pembelajaran 1.21 membaca surah At-Tin dengan betul dan bertajwid. 1.22 membaca Al-Quran dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Dan kita perlu hasil daripada pembelajaran kita hari ini, diharapkan murid-murid semua dapat membaca surah At-Tin daripada ayat 1 hingga 8 dengan betul dan lancar. Itu yang kita hendak daripada pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya, nombor 2, membaca surah At-Tin ayat 1 hingga 8 dengan betul dan bertajwid. Bukan sekadar lancar, kita nak biarlah bertajwid, barulah berkualiti bacaan kita. Okey, seterusnya marilah kita baca bersama Ustaz ya. Okey, buat pertamanya marilah kita baca bersama Ustaz. Seterusnya kita akan perhatikan setiap satu ayat berkaitan dengan hukum tajwid yang perlu kita jaga dalam surah At-Tin. Jom ikut Ustaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Jadi pada malam ini kita akan belajar macam mana bacaan surah At-Tin. Jadi kita tengok di sini surah At-Tin mempunyai 8 ayat. Jadi kita perhatikan satu demi satu ayat yang kita akan baca dalam surah At-Tin ini. Jadi paparan surah At-Tin ini dia sudah sediakan warna-warna tertentu. Seperti ini ada warnanya, dan di sini ada warnanya, sini. Jadi setiap warna itu mewakili hukum-hukum tertentu yang perlu kita jaga dan kita perhatikan betul-betul. Okey, jom kita tengok ayat yang pertama. Ikut ustaz ya. والتين والزيتون والتين والزيتون. Yang pertama huruf ta ini. Kalau dalam pembelajaran kita sebelum ini pada tahun 1 dalam bahasa Arab pun ada dikenali dengan alif lam syamsiah. Jadi terus masuk wattini wazzaitun, dan cara kita nak masuk watti, nak sebut huruf ta, jangan terlebih hemburan dia tu. Watti tak jadi, kena wattini wazzaitun. Berbeza dengan huruf za, zai yang kedua ini dia mesti berdesing seperti lebah. Dalam kitab tajwid sebut lebah. Wazzaitun. Dan ta, waw ini apabila nak berhenti berlaku padanya ma'arid lissukun. Ma'arid lissukun, terjadinya hukum mat kerana kita berhenti padanya. Jadi di sini kalau kita tengok setiap akhir ayat semuanya ma'arid lissukun dengan warna yang sama. Jadi ma'arid lissukun, cara bacaannya kita berhenti boleh pilih antara 2, 4 dan 6. Kalau kita mula dengan ayat pertama wazzaitun dengan 2 harakat, jadi kita kena terus sampai akhir ayat yang ke-8 itu dengan 2 harakat. Kalau kita baca dengan 4 harakat, kita kena 4 harakat semua. Kalau kita mula dengan 6 semua, baru sempurna bacaan kita. Tak boleh kita sekejap 2, sekejap 4, sekejap 6, tak boleh. Seterusnya ayat kedua, kita tengok waturi sinin. Okey, sama juga ada ma'arid lissukun. Seterusnya, jadi kita sambung satu ayat demi satu ayat untuk memudahkan kita baca secara bertajwid, secara betul lah. Okey, kita baca ayat pertama, wattini wazzaitun. Okey, seperti saya sebut tadi, di sini ada ta, cara sebut huruf ta, ta, wazzaitun. Sini berdesing, dan di sini apa saya sebut tadi, ma'arid lissukun, ma'arid lissukun. Ayat yang kedua, waturi sinin,
Waturi sinin. Jadi kita baca dengan 4 harakat ataupun 2, 4, 6 boleh. Seterusnya kita tengok kepada ayat yang ketiga. Apa hukum tajwid yang terdapat di sini untuk kita baca? Wa hadzal baladil amin. Di sini saya nak tekankan ke dalam huruf zal, za. Cuba sebut ikut saya, za. Pastikan lidah keluar, za, za. Biar berbeza dengan huruf za. Yani za. Wa hadzal baladil amin. Okey, seterusnya ayat yang keempat. Kita tengok apa lagi hukum tajwid yang kita boleh belajar di sana dan kita praktiskan supaya jangan tertinggal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi di sini terdapat qalqalah. Qalqalah di sini dalam ayat ni banyak berkaitan dengan qalqalah. Yang ni yang pertama, cuba kita kira sama-sama dengan Ustaz. Satu, huruf dal mati ni sakinah, huruf qalqalah. Yang kedua, khalaq, huruf qalqalah. Dan di sini taqwim. Taqwim di sini huruf qalqalah juga. Jadi hukum qalqalah dalam bacaan dalam ayat yang keempat ni ada 3. Jadi perlu kita praktis untuk sebut. Dan di sini nun sakinah bertemu dengan sin, nama dia ikhfa haqiqi. Kita dengung baca ni. Seterusnya fi ahsani taqwim. Di sini mad jaiz munfasil, dibaca dengan 4 atau 5. 4 atau 5. Okey, kita baca sekali lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey, itu. Praktiskan bacaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seterusnya kita tengok ayat yang seterusnya. Ayat yang kelima. Thumma radadnahu asfala safilin. Di sini ada hukum mim sabdu, mim tashdid. Apabila mim tashdid, kita wajib al-ghunnah, kita wajib dengung. Jadi dalam martabat dengung, apabila huruf wajib al-ghunnah, huruf min bersabdu dan nun bersabdu. Dan itu yang paling tinggi. Sehingga ada setengah-setengah riwayat dalam tajwid kita kena dengung sebanyak 3 harakat. Walaupun biasa kita dengar 2 je, tapi yang ni wajib al-ghunnah ini sampai 3 pun boleh. Seterusnya di sini huruf dal mati qalqalah, radadna. Jadi seterusnya yang ini ingat balik, yang ni ma'arid lis-sukun. Sebab tadi ustaz banyak baca dengan 4, di sini pun kita baca dengan 4. Sekali lagi kita tu baca. Thumma radadnahu asfala safilin. Seterusnya ayat ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ayat ke-6 ini cuma kita kena baca seperti huruf zal ini, jaga makhraj ni. Dan di sini hukum tajwid, di sini izhar halqi, ajrun. Jadi terang tanpa dengung. Falahum, jadi pun terang tanpa dengung.
Sekali lagi kita baca. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. 4 harakat juga kita tengok. Kita berhenti bukan tengok. 4 harakat ma'arid lis-sukun. Seterusnya ayat ke-7. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Di sini kita jagalah makhraj setiap huruf tu. Huruf zal ini satu penekanan lah kalau bagi saya, sebab banyak yang bertukar. Jadi biasakan lidah kita menyebutnya. Bukan yukaz. Bezakan. Ba'du biddin. Biddin. Lembut ya. Din. Din. Ruddal. Berbeza dengan huruf di. Di lain, dal lain. Alaysallahu biahkamil hakimin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Di sini huruf ha. Ha. Lembut je bunyi, berangin. Ha. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Seterusnya mari kita ulang sekali lagi daripada ayat pertama sampai ayat ke-8. Ikut ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Jadi semoga bertemu lagi. Ingat pesan saya, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.